Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada hari ini kami akan bawakan sahabat-sahabat ke Wadi Nu'man. Jadi Alhamdulillah kami dah sampai di Wadi Nu'man. Wadi ini terletak lebih kurang 30 km dari Masjidil Haram. Kalau jalan ke Taif Al-Hada, ia terletak di sebelah kiri dan kanan jalan. Kami sekarang berada di kiri jalan ke Taif. Jadi inilah tujuan kami datang ke Wadi Nu'man ini, untuk bawakan pada sahabat-sahabat sekalian satu tinggalan sejarah 1200 tahun yang lalu. Masya Allah, satu tinggalan sejarah wakaf yang sangat lama, 1200 tahun yang lalu, yang masih terdapat di Makkah Al-Mukarramah ini. Wakaf apakah dia? Inilah dia wakafnya. Jom kita tengok. Jadi ini kawasan Wadi Nu'man, dikelilingi oleh Gunung Ganang, Bukit Bukau. Ain itu bermaksud mata air. Manakala Zubaidah adalah daripada nama isteri Harun Ar-Rasyid. Kami sekarang berada di, saya panggil perigi lah, perigi Ain Zubaidah. Setiap perigi di sini ditandakan nombor. Sekarang kami berada di perigi bernombor 2. Jadi kalau boleh saya close up ini dia Auqaf Ain Zubaidah, itu nombor di bawah sekali, nombor 2. Dan di hampir keseluruhan Wadi Nu'man ini terdapat perigi Ain Zubaidah ini serta label nombor. Saya akan tunjukkan sekejap lagi. Ini bawah. Itu yang mungkin yang mana? Dari perigi Ain Zubaidah yang bernambah 2 tadi, kami berjalan ke atas sedikit dan kelihatan di sini ada bangunan tinggalan lama, dan saya rasa dia sekali dengan Ain Zubaidah lah, iaitu lebih kurang 1200 tahun yang lalu. Kalau tengok binaan ni masih kukuh lah, sangat kukuh. Sambil kita meninjau melihat bangunan lama ini, saya akan ceritakan sedikit sebanyak berkenaan dengan sejarah Ain Zubaidah. Dan secara peribadi saya rasa sangat teruja lah bila dapat sampai ke Wadi Nu'man ini untuk melihat sendiri wakaf Ain Zubaidah ini. Kenapa? Kerana ia berkenaan dengan seorang wanita Masya Allah yang sangat pemurah, seorang bangsawan dan penuh kecintaan terhadap orang miskin. Itulah dia Zubaidah binti Ja'far Al-Mansur, yang merupakan isteri Khalifah Harun Ar-Rasyid yang dilahirkan pada tahun 145 Hijrah. Beliau terkenal dengan kepandaian, bijaksana, murah hati, seorang bangsawan, petah dan cintanya dalam melayani orang-orang, terutamanya orang miskin. Dan dia adalah seorang wanita yang suka melindungi orang, menghargai dan menghormati para sarjana, bersimpati dengan orang miskin dan orang-orang yang sangat memerlukan. Kisahnya bermula apabila Zubaidah yang datang menunaikan haji dari Baghdad melihat ramai jemaah haji yang kehausan, yang sangat memerlukan air, yang dahaga dan ada yang meninggal. Lalu bila pulang ke Baghdad, Zubaidah memerintahkan supaya dikumpulkan jurutera yang terbaik untuk projek terusan air bagi kegunaan para jemaah haji serta penduduk di Makkah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa yang saya tunjukkan sekarang merupakan perigi di mana tempat dikumpul air untuk kegunaan jemaah haji dan penduduk Makkah pada masa itu. Cuba lihat, setiap perigi ditandakan dengan nombor, dan sekarang kita berada di perigi nombor 5. Dan kalau sahabat-sahabat boleh tengok, seterusnya di belakang sana adalah perigi yang bernombor 6, 7, 8, 9, 10. Dan bila kami jejaki sehingga ke hujung, terdapat lebih daripada 22, mungkin sekitar 25 perigi Ain Zubaidah terletak di kawasan Wadi Nu'man ini. Ini baru kawasan di sebelah kiri jalan Al-Hada. Dikatakan projek pengairan air ini bermula di Jabal Kara di Taif sehinggalah turun ke Wadi Nu'man ini. Ia melalui saluran air sehingga 40 meter di bawah tanah
yang dibuat dari batu yang berlubang. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, sekarang kita akan pergi ke sebelah kanan jalan Al-Hada Taif. Jadi ini merupakan perigi Ain Zubaidah yang terletak di sebelah kanan jalan menuju ke Taif. Okey, jom kita tengok. Yang ini pergi nombor berapa ya. Jadi saya rasa ini mesti nombor 25 begitu ya. Kita tengok ya. Okey, sekarang kita berada di Waqaf Ain Zubaidah yang bernombor 26. Bermaksud perigi ini berakhir sehingga nombor 25 di jalan sebelah kiri tadi ya. Kemudian dia berentasi ke sebelah kanan jalan Taif Al-Hada. Kita tengok bahagian atas ni dia berkunci. Oh, berkunci ya bang? Kita nak tengok. Binaannya ya, Ain Zubaidah. Kalau saya dapat tunjukkan sekeliling. Okey, kalau jalan ke depan ni, Masya Allah. Okey, ini satu lagi, Waqaf Ain Zubaidah. Ini nombor 27. Yang tadi saya tengok nombor 26, sekarang nombor 27. Masya Allah. Memang ini binaan asal lah, masih ada lagi ya. Masya Allah, tabarakallah. Panjang terusan ini dikatakan 26 km serta merangkungi dua bahagian. Yang pertama tak dapat dilihat sebab dia berada di permukaan bumi, iaitu panjang lebih kurang 16.35 km. Atas tu semua berkunci. Dan yang lainnya dapat dilihat di atas permukaan sepanjang 9.47 km. InsyaAllah kita jalan lagi ya untuk tengok Ain Zubaidah ini. Banyak rupanya di kawasan ini. InsyaAllah. Seperti yang saya ceritakan tadi ya, perigi Ain Zubaidah ini dinomborkan bermula dari nombor 1 di Wadi Nu'man di sebelah kiri tadi, terus menuju ke Makkah di Arafah, iaitu di sekitar Jabal Rahmah. Kemudian terusan Ain Zubaidah ini dibina di antara Arafah dan Muzdalifah, dan seterusnya dia ada di Aziziyah. Dia lock, kat atas tu lock. Ya, ini perigi yang bernombor 35. Kebanyakan ya, hampir semua perigi di sini begini rupa di atas ya. Dia memang ditutup dan dikunci rapat lah, sebab bahaya ya kalau terjatuh misalnya, memang sangat bahaya. Begini keadaan dari atas, memang dikunci rapat. Tapi Alhamdulillah kami jumpa satu perigi ni, nombor 31 ya, terbuka di atas. Masya Allah. Kita tengok ke dalam ya. Tengok kedalamannya. Allahu Akbar. Masya Allah. Dalam ya, sangat dalam. Masya Allah, tabarakallah. Inilah dia kedalaman perigi Ain Zubaidah. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan berapa ramai jemaah haji dan juga penduduk Makkah pada
zaman tersebut telah menikmati faedah daripada wakaf Ain Zubaidah ini. Masya Allah, tabarakallah. Banyaknya pahala untuk Zubaidah, ya Rab. Si Bah pun nak try jenguk tengok, tapi gayat takut. Can you hear? InsyaAllah, tabarakallah. Si Bah test kedalaman perigi. Jadi begitulah sahabat-sahabatnya. Ini semua yang saya tunjukkan adalah perigi Ain Zubaidah yang terdapat di Wadi Nu'man. Dari Wadi Nu'man ini, terusan Ain Zubaidah ini akan terus sehingga ke Arafah. Bukan saja di Arafah, ia ada di Aziziyah juga. Kita teruskan sahabat-sahabat, saya akan tunjukkan. Sekarang kita dah sampai di Jabal Rahmah untuk melihat sambungan dari Ain Zubaidah dari Wadi Nu'man ke sini. Masya Allah, jadi sambungan dari Wadi Nu'man tadi di perigi Zubaidah, air terus dialihkan sehingga ke Arafah, iaitu di Jabal Rahmah. Dan jemaah haji pada masa tersebut boleh minum ataupun apa saja kegunaan air boleh ambil di sini. Masya Allah. Sahabat-sahabat yang dah pernah datang umrah dan haji, perasan tak kawasan ni berhampiran dengan tangga di Jabal Rahmah. Jadi semua lubang-lubang yang terdapat di sini adalah tempat saluran air. Baik, dari sini saya akan bawakan sahabat-sahabat ke jalan menuju Arafah. Dan ini juga merupakan sambungan dari terusan Zubaidah dari Wadi Nu'man, Jabal Rahmah sehinggalah ke sini, jalan menuju ke Arafah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kami benar-benar explore Ain Zubaidah. Panjang, terusan ini sangat panjang. Agak gayat jugalah sebab hari ini angin agak kuat. Ini pemandangan dari atas terusan Ain Zubaidah. Kalau boleh lihat di situ, jalan raya. Di sebelah kiri ni kita nampak jalan menuju ke Arafah. Kalau bas jemaah biasanya akan melalui jalan ini. Lihat sebelah kiri jalan akan nampak Ain Zubaidah ini. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Ain Zubaidah ini dibina di zaman Abbasiyah lagi, dan di era Arab Saudi, pemerintahan Arab Saudi, Raja Abdul Aziz, baginda telah memerintahkan supaya sebuah jabatan khas ditubuhkan untuk mentadbir Ain Zubaidah bagi mengawasi serta memulihkan sepenuhnya terusan Zubaidah ini serta perigi ataupun telaga Zubaidah. Untuk tugas tersebut, Syekh Abdullah Ad-Dahlawi telah diperintahkan oleh Raja Abdul Aziz. Ini adalah lubang-lubang yang terdapat di Ain Zubaidah, di terusan. Kalau tengok di dalam tu, air akan mengalir di situ. Kalau air hujan ada, akan dikumpulkan di sini dalam lubang ini untuk kegunaan jemaah haji dan penduduk Makkah pada masa tersebut. Pada masa sekarang, kebanyakan perigi dan juga terusan Ain Zubaidah ini telah kering dan telah ditutup. Kalau lihat tu telah disimen sebab telah tidak digunakan lagi. Kerana kerajaan Arab Saudi telah menyediakan kemudahan tandas, jadi bukan masalah lagi lah air ini, insya-Allah. Sekali lagi, ini pemandangan dari atas terusan Ain Zubaidah. Jalan di sebelah kanan saya adalah jalan menuju ke Padang Arafah. Banyak juga penyelidikan dan kajian yang masih dan telah dijalankan untuk memajukan Ain Zubaidah ini. Antaranya penyelidikan dari Universiti Ummul Qura dan juga Universiti King Abdul Aziz Jeddah.
Masya Allah, sahabat-sahabat ya, telah hampir 1 jam kami berada di sini meninjau Ain Zubaidah dari Wadi Nu'man sehinggalah ke Arafah. Tiba masa untuk kami pulang, tapi sebelum tu kami akan tunjukkan Ain Zubaidah di Aziziyah. Dari Arafah tadi kami menuju ke Aziziyah untuk melihat tinggalan Ain Zubaidah yang masih ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Kalau sahabat-sahabat dapat tengok ya, di sepanjang ini, ya boleh tengok di sebelah kanan ini adalah terusan Zubaidah, Ain Zubaidah. Di lereng-lereng bukit ini, sepanjang ini, Masya Allah. Jadi inilah sedikit sebanyak maklumat yang saya dapat kongsikan bersama sahabat-sahabat berkaitan dengan wakaf yang lama 1200 tahun dahulu, yang mana tinggalannya masih terdapat di Makkah Al-Mukarramah. Masya Allah, hebatnya orang yang berwakaf harta ya. Moga menjadi ibrah untuk kita semua. Jazakumullah khair pada sahabat-sahabat yang setia bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.